Assalamualaikum. Assalamualaikum Nazri. Alhamdulillah sama-sama. Itu dia perkongsian mesra koperasi kita untuk episod pertama musim ke-8. Ya, dan itu sekaligus untuk terawan pagi kita untuk hari ini. Sahabat semua, Alhamdulillah kita sampai ke penghujung. Terima kasih kerana mendengarkan kami, menonton pun anda juga. Moga-moga ada manfaatnya. Jumpa lagi besok. InsyaAllah. Syafiq Saleh temankan anda selepas ini untuk aspirasi 10.1. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara mesra koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebahasaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 0378007800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim infak lil wakaf angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim infak lil wakaf angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi skim infak lil wakaf angkasa 0378846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Isu berkaitan kesan pembentukan kerjasama tiga hala antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat atau AUKUS dan langkah membendung isu kesihatan mental dalam kalangan anggota polis antara tumpuan di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat menerusi laman rasmi Parlimen, Lim Guang Eng, Pakatan Harapan P.H. Bagan meminta Menteri Pertahanan menyatakan pendirian Malaysia ekoran Pakatan Pertahanan AUKUS, iaitu Australia akan membeli 8 buah kapal selam perang nuklear berharga $368 bilion Australia dan kesannya kepada keselamatan negara-negara ASEAN berdasarkan zon keamanan, kebebasan dan berkecuali. Isu kesihatan mental pula bakal dibangkitkan oleh Wan Hassan Muhammad Ramli, Perikatan Nasional PN Dungun dalam sesi yang sama yang meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan langkah bagi memastikan isu tersebut dapat dibendung dalam kalangan anggota polis. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal menitipkan ucapan takziah kepada semua mangsa ribut yang terlibat di sekitar negeri Perlis. Baginda merangkap Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib bertitah agar kesemua mangsa dapat mengutamakan keselamatan diri dan keluarga serta mengambil langkah secara proaktif bagi memastikan dokumen dan barang berharga dalam keadaan selamat. Sebanyak 55 buah sekolah di kawasan luar bandar di negeri Kedah telah dilengkapi dengan kemudahan gentian optik Point of Presence POP yang dapat memperluaskan lagi jaringan liputan infrastruktur jalur lebar sekolah-sekolah yang terlibat serta kawasan sekitar. Bercakap kepada pihak media selepas merasmikan hub gentian optik POP Zon Utara di Kuala Nerang, Kedah, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, kemudahan berkenaan akan membolehkan lebih ramai rakyat di negeri Kedah khususnya di kawasan sekolah-sekolah mendapat perkhidmatan dan akses kepada internet yang lebih pantas. Akhir sekali, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa beramah mesra dan berbuka puasa bersama wakil komuniti Islam setempat serta delegasi Malaysia yang menyertai forum Bau bagi Presiden Tahunan ASEAN BFA 2023. Pada majlis itu, Datuk Seri Anwar turut mengimamkan solat fardu maghrib dan menunaikan solat sunat tarawih di salah sebuah hotel di Hainan. Ini merupakan lawatan antarabangsa ke-9 beliau selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada bulan November lepas. Sekian sahaja berita IKIM untuk 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya.
Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kapsul masa. Pada tanggal 18 September 2014, program pemberian makanan kepada komuniti disayangi telah diadakan di hadapan Bank Muamalat Jalan Melaka, Kuala Lumpur. Program ini merupakan aktiviti mingguan yang dilaksanakan sejak tahun 2010 yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, JAWI, dengan kerjasama One Charity Foundation. Program dakwah ini diadakan bertujuan untuk menyantuni golongan gelandangan sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selain daripada makan malam, golongan ini juga mendapat rawatan dan cucian rambut secara percuma daripada para sukarelawan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini telah berjaya membentuk disiplin diri golongan gelandangan. Program kebajikan ini juga boleh mendekatkan lagi golongan gelandangan dengan para da'i. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kapsul elak pembaziran makanan ini dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Pembaziran makanan secara berterusan boleh mengakibatkan jaminan bekalan makanan negara terjejas. Apabila situasi ini berlaku, maka permintaan terhadap bekalan makanan juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan negara akan menjadi terlalu bergantung kepada import makanan bagi menampung permintaan yang tinggi. Ini sekaligus menyebabkan defisit import meningkat dan mendedahkan negara kepada ancaman keselamatan bekalan makanan. Apabila defisit import meningkat, ia turut memberi kesan kepada imbangan dagangan Malaysia, yakni ekspor akan ditenggelami oleh jumlah import yang tinggi. Seterusnya akan menambah aliran keluar mata wang negara. Kapsul elak pembaziran makanan itu tadi dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Alhamdulillah, kenyangnya mak. Tapi banyak makanan ni. Buang je lah kan? Lain kali membeli biar berpada-pada. Membazir ni. Baiklah mak. Dah, tolong mak kemas dan buang sisa-sisa makanan ni. Kalau boleh, kena asingkan plastik dan kertas sebelum buang ke dalam tong sampah. Oh iyalah, dengan cara ni kan memudahkan kerja-kerja pengutipan sampah oleh KDEB Waste Management kan? Ya, kita juga dapat menjaga alam sekitar daripada tercemar. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Memori syahdu menggamit rindu di Ramadan ini. Dengarkan lagu Menggamit Rindu, alunan penyampai-penyampai Radio IKIM yang akan mula disiarkan menerusi ke semua platform digital Jumaat ini 31 Mac 2023. Terus ikuti kami di semua platform media sosial bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami.
sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Ikim, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq terus temankan anda buka tirai bagi Aspirasi 10.1. Edisi hari ini, hari Khamis 30 Mac 2023 bersamaan 8 Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih kepada Luke dan juga Pian yang dah pun temankan anda untuk Warna Pagi Ikim sebentar tadi. Dan terus kita nak bawakan lagi laluan ilmu kita untuk Tarbiyah Ramadan bersama Radio Ikim. Okey? Dan jom kita sama-sama perbanyakkan lagi niat kita supaya bila banyak niat, banyak juga yang boleh kita buat kebaikan dan sentiasa kita fokus dan tekun dengan niat-niat kita itu. Okey? Dan bila ada niat yang baik-baik ini, pastikan kita ikhlas. Sebab ikhlas itu adalah tidak mengharapkan apa-apa kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas dalam beribadah, tugasan kerja dan juga dalam urusan keluarga kita. Semoga penuh dengan berkat. Amin. Jom kita buka tirai untuk waktu ini membawakan hiburan lagu dari UNIC, Omar Abrahams dan Anakid Voice, lagunya The Way of Life. Kekal di Ikim, inspirasi Inforia Islami. You can say I'm all you want, but I won't give in. You can call me what you want. I will never let go of my faith. In the face of all the struggles, in the face of all the hate, I will show you truth of what you misrepresent. Crois pas, j'en la paix sur cette terre. Entre nous, il n'y a pas de frontières. Et si tu ressens de la haine, alors suis-moi, viens, je t'emmène. Why can't we all be as one? Let's stay together, everyone. Let us celebrate our difference, respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Malgré nos différences, nous sommes tous frères, loin de nos divergences. Ensemble en prière, mon frère, issus d'une seule famille, c'est Dieu qui nous rassemble. On est tous descendants des d'Adam. Sibar Islam seluruh dunia, semai kasih cinta sejahtera. Luas ilmu Tuhan hamparkan, bukalah hati dan terimalah pandangan. Why can't we all be as one? Let's stay together, everyone. Meraihkan perbezaan, memakan sayang semuanya, pamit keindahan cara hidup kita. Dan apa Tuhan dikembang, wa min hammi wa min gumma, istajib du'ana ya Allah. Why can't we all be as one? Let's stay together, everyone. Meraihkan perbezaan, memakan sayang semuanya, pamit keindahan cara hidup kita. Why can't we all be as one? Let's stay together, everyone. Let us celebrate our difference, respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah
meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Sekala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. لبيك اللهم لبيك. Baca talbiyah, Mat. Iyalah, Mak Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah, Mak Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je, Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Bersedekah penyubur kebahagiaan, tidak memiskinkan mahupun menyusahkan. Bersedekahlah dengan penuh keikhlasan, membantu mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Pasti kita akan menemui kebahagiaan. Ayo bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersamamu, Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Pak Hamid, buat apa tu? Jauh betul tu Menong. Lambat lagi ni nak masuk waktu asar. Bukan main awal datang. Aish kamu ni Hamid. Terkejut saya. Ni memikirkan macam mana nak laburkan duit. Mana selamat dan mana boleh bagi pulangan yang tinggi. Ni Pak Hamid. Nama dia Koperasi Rakyat BR 2.0 Malaysia Berhad. Dekat sini Pak Hamid boleh buat pelaburan. Jangan risau Pak Hamid. Sebab ini memang boleh dipercayai. BR 2.0 diluluskan dalam kabinet dan diterajui golongan korporat yang berkaliber. Oh, hebat. Kalau macam tu bolehlah saya melabur di sini. Dekat mana nak tahu lebih lanjut? Pak Hamid boleh layari www.rakyatbr2.my. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna بالسلام وأدخلنا الجنة. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah, kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq temankan anda waktu ini dan jadual kita di hari ini nak bawakan rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM dan juga Facebook IKIM. Okey, sebab kita nak sama-sama bawakan sesi soal jawab bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun ada di dalam talian kita. Terus nak mengalu-alukan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Syukur, Masya Allah. Kalau kita lihat di dalam talian ni, kita sebenarnya bersama Ustaz Lutfi yang ketika ini berada di bumi Madinah. Betul Ustaz? Betul. Allahu Akbar. Doakan kami juga Ustaz di sana Ustaz, bumi yang penuh dengan barakahnya. Macam mana Ustaz? Puasa di sana okey-kah? Timing masanya? Alhamdulillah. Lebih kurang
Betul-betul kan, insya-Allah semoga semua lancar dan baik-baik aja dan Allah memelihara setiap perjalanan Ustaz di sana, insya-Allah. Okey. Dan Ustaz, di awal ni sebelum kita nak buka sesi soal jawab kita, mungkin ada pesan-pesan awal sebagai mukadimah yang boleh Ustaz berikan kepada kita semua. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Syafiq bersama-sama dengan kita pada pagi ini bagi meneruskan pengajian daripada program Tahsinul Ibadah, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sepotong hadis yang berbunyi, al-mar'u ma'a man ahabba. Hadis ini begitu mendatangkan kegembiraan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga kegembiraan itu tidak boleh ditukar dengan segala isi dunia, yaitu Nabi telah menyatakan seseorang itu bersama dengan siapa yang dia kasihi. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia kasihi. Anta ma'a man ahbabta. Kamu, kata Rasulullah, bersama dengan orang yang kamu kasihi. Perkara ini sebenarnya menjadi pembuka harapan kepada kita para pendosa, orang yang cuai dalam melakukan ibadah, orang yang cuai dalam menyempurnakan segala titah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bekalan yang kita boleh bawa untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbah, cinta dan kasih. Cinta dan kasih. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mengenangkan nanti di dalam syurga Rasulullah berada di suatu tingkatan yang sangat tinggi, yang sudah tentu tidak mampu digapai dan dicapai oleh orang kebanyakan. Orang kebanyakan seperti kita. Memikirkan perkara itu menimbulkan rasa kesedihan dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan bersama dengan orang yang hebat, golongan para nabi, para rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi sinar harapan, yaitu kamu akan bersama dengan siapa yang kamu kasihi. Ada orang yang menggunakan bekal salatnya. Ada orang yang menggunakan bekal puasanya. Ada orang yang menggunakan bekal sedekahnya. Namun di sana ada suatu bekal yang kita jadikan wasilah perantaraan untuk kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bekal mahabbah, kasih dan sayang, kasih dan cinta. Kasih kamu, cinta kamu, kalau kamu hasilkan dengan begitu tulus, kamu gilap dengan baik, maka ia adalah merupakan bekal yang sangat-sangat berguna bagi mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama mengajar, apabila kita menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tentu apabila kita sampai di bumi Madinah ini, perkara pertama yang kita perlu buat
setelah kita menguruskan urusan penempatan kita, check in, letak barang di dalam hotel, tidak ada yang lain selepas itu melainkan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi golongan lelaki khususnya yang mudah untuk datang menziarahi Rasulullah SAW setelah tiba di kota Madinah, jadikanlah agenda menziarahi Nabi SAW adalah yang pertama dan utama. Kemudian diajar oleh para ulama, antaranya kita berdoa, Allahumma kama akramta biqurbil ajmah akrimna biqurbil arwah. Ya Allah, seperti mana Engkau telah memuliakan kami untuk hampir dengan Rasulullah daripada segi jasadnya. Kerana orang yang menziarahi Rasulullah, dia telah menghampirkan jasadnya dengan jasad Rasulullah yang disemadikan di maqam yang mulia. Maka ya Allah, seperti mana Engkau telah muliakan kami untuk jasad kami hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mohonlah ataupun kami memohon daripada-Mu ya Allah supaya Engkau muliakan kami dengan dihampirkan roh kami dengan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Masya Allah, itu dia kan berkaitan dengan mahabbah, kasih sayang. Betapa pentingnya Allah letakkan mahabbah itu kepada kita sesama manusia. Apatah lagi adanya sayang kepada Allah, sayang kepada baginda Nabi dan juga Rasul-Rasul, supaya kita nak sama-sama jadikan panduan tauladan kepada kita. Baik Ustaz, jom kita nak mulakan untuk sesi soal jawab kita di talian WhatsApp konti 01129004 004. Anda boleh hantarkan sekarang. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Kalau di dalam talian WhatsApp konti, kita dah pun ada soalan yang kita dapat di sini. Kebanyakannya Ustaz berkaitan dengan Ramadan, puasa dan sebagainya lah. Okey. Soalan kita yang pertama ni Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz, imam solat witir di masjid tempat saya biasanya buat 3 rakaat 2 salam. Tapi ada ketika imam buat 3 rakaat 1 salam. Bagaimana makmum nak ubah niat, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salat witir boleh dikerjakan dengan 2 kaifiat, 2 cara. Pertama dipanggil fasal. Yang kedua dipanggil wasal. Fasal terjemahannya memisahkan. Wasal terjemahannya menyambung. Iaitu fasal dengan salat witir dikerjakan dengan 2 salam. Kita pisahkan antara 2 rakaat dan 1 rakaat. Wasal pula dengan dikerjakan hanya 1 salam sahaja. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, salat witir yang dilakukan dengan wasal, dengan fasal, dengan memisahkan antara 2 rakaat dan 1 rakaat ataupun dengan 2 salam adalah lebih afdal. Adalah lebih afdal berbanding yang dikerjakan dengan 1 salam. Oleh kerana itu, kita dapati di negara kita secara amnya begitulah caranya, kaifiatnya salat witir dilaksanakan. Okey, itu yang pertama. Adapun di sebahagian masjid yang mengerjakan salat witir secara wasal, biasanya masjid tersebut adalah berpaksikan di atas mazhab al-Imam Abu Hanifah. Seperti di negara kita, kita ada masjid India, kita ada masjid Pakistan, yang secara umumnya amalan di tempat-tempat tersebut berdasarkan mazhab al-Imam Abu Hanifah mengerjakan salat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Oleh kerana itu, kalau kita daripada awal kita tahu bahawasanya imam ini mengerjakan 3 rakaat 1 salam, memang kita tahu masjid ini
imamnya mengerjakan 3 rakaat dengan 1 salam, maka sepatutnya daripada awal lagi kita berniat, saja aku sembahyang solat sunat witir 3 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala, daripada awal lagi diniatkan 3 rakaat. Tetapi kalau berlaku keadaan yang luar daripada sangkaan dan jangkaan, iaitu kita semasa bertakbiratul ihram berniat 2 rakaat daripada witir, ternyata imam mengerjakan 3 rakaat. Apa yang sepatutnya saya lakukan? Itu yang ditanya oleh orang yang bertanya. Jawapannya, oleh kerana kita berniat di dalam takbiratul ihram dengan 2 rakaat sahaja, bagi salat witir, niat itu tidak boleh diubah ataupun ditambah menjadi 3 rakaat. Tidak boleh. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh makmum ini, iaitu apabila dia telah sempurna 2 rakaat, apabila dia telah sempurna 2 rakaat, maka hendaklah dia mufaraqah. Dia berniat untuk berpisah daripada imam dan dia memberi salam. Berpisah daripada imam dan dia memberi salam. Itu sahaja yang dia boleh lakukan. Tidak boleh untuk mengubah niatnya. Oleh kerana itu, sepatutnya para imam yang bermazhab Syafi'i perlulah meraihkan amalan tempatan. Kebiasaannya secara amnya dilakukan 2 salam, maka seharusnya sepatutnya kita meraihkan perkara tersebut untuk tidak menimbulkan kekeliruan terhadap makmum yang majoritinya adalah daripada kalangan orang awam. Okey Ustaz, baik. Di YouTube ada lagi soalan yang kita dapat. Sahabat kita ada bertanya berkaitan dengan ibadah wanita. Okey, bagi wanita yang datang haid di bulan Ramadan, bolehkah ambil ubat tahan period atau haid itu untuk berpuasa, Ustaz? Bagaimana? Haid adalah merupakan suatu gejala normal yang dialami oleh kaum wanita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu fitrah bagi seorang wanita. Antara kelonggaran, bahkan kewajipan, bukan kelonggaran, bahkan kewajipan bagi orang yang sedang haid daripada kalangan wanita untuk tidak berpuasa. Hukumnya wajib tidak berpuasa. Hukumnya wajib tidak berpuasa. Kalau bersama dengan uzur, bersama dengan haid, seorang wanita itu berniat puasa, maka puasanya tidak sah. Puasa tidak sah dikerjakan dalam keadaan seorang wanita itu haid. Soalan yang ditanya, bagaimana kalau seseorang wanita itu dia mahu juga berpuasa? Untuk perkara itu, dia mengambil ubat tahan haid. Dia mengambil ubat tahan haid. Adakah perkara itu dibenarkan? Daripada segi dibenarkan kerana apabila dia ambil ubat tahan haid, menyebabkan haidnya tidak keluar. Apabila haidnya tidak keluar, dia dianggap suci. Puasanya pada hari itu hukumnya adalah sah. Maka jawapannya, boleh diambil ubat tersebut, tetapi dengan satu syarat, iaitu pengambilan ubat tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada dirinya. Pengambilan ubat tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada dirinya. Berdasarkan firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dengan tangan kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Cuma saya ingin ingatkan dan nasihatkan bahawasanya
kaum wanita tidak perlu takalluf, dia panggil takalluf. Takalluf maknanya tak perlu nak memberat-beratkan dirinya mengambil ubat tahan haid supaya dia dapat berpuasa. Tak perlu takalluf. Kerana apa? Kerana mudah saja, kalau dia berhaid maka dia tidak berpuasa. Dan kalau dia suci, kalau dia berhaid maka dia tidak berpuasa. Dan kalau dia suci maka dia berpuasa. Ini merupakan suatu perkara yang normal. Bukan maknanya kalau dia tidak berpuasa maka dia jadi teruk ke untuk hari itu, untuk bulan itu, tidak. Kerana seperti mana orang yang berpuasa menjunjung perintah Allah, orang yang tidak berpuasa pun menjunjung perintah Allah. Orang haid tidak berpuasa, dia sedang menjunjung perintah Allah. Kedua-duanya sedang melakukan ketaatan. Maka tak perlu. Tidak ada keperluan untuk memberat-beratkan dirinya. Nak puasa juga. Tak perlu. Tak perlu. Kalau kita haid, kita tinggalkan puasa. Dan kita qadha apabila kita suci kelak. Selepas daripada bulan Ramadan. Dan kalau kita suci, kita berpuasa. Baik, Ustaz. Okey. Kita teruskan dengan soalan berikutnya di talian WhatsApp kita yang berikan soalan di sini. Ada dua soalan, Ustaz, yang saya kumpulkan di sini. Okey, soalan yang pertama, adakah wajib kita berniat sahaja aku bersuci kerana Allah ketika kita bersuci dari hadas? Contohnya selepas buang air. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, boleh tak sujud syukur waktu tahrim selepas solat subuh atau asar? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berniat ketika membasuh najis. Itu soalan yang ingin ditanya. Hadas yang dimaksudkan di sini bukan hadas yang merupakan istilah, kerana hadas yang merupakan istilah merujuk kepada hadas kecil. Dan hadas besar itu memang wajib niat untuk kita menghilangkan hadas. Di sini kita tidak sebut bersuci dari hadas, tapi kita sebut bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Jadi bersuci daripada najis, yang saya faham daripada soalan yang ditanya, bersuci daripada najis. Contohnya seorang itu dia beristinja. Ketika dia beristinja, adakah dia wajib berniat sahaja aku bersuci kerana Allah? Begitu. Kalau ketika wuduk, niat itu memang jelas. Wajib niat mengangkat hadas ataupun bersuci daripada hadas kecil. Kalau hadas besar, wajib niat itu jelas. Jadi saya faham daripada apa yang ingin disampaikan oleh orang yang bertanya, iaitu ketika membersihkan najis, ketika beristinja selepas buang air besar, ketika beristinja selepas buang air kecil, adakah wajib berniat? Jawapannya tidak. Tidak wajib berniat. Adalah kaedah yang menyebut amalan itu dibahagikan kepada fi'lun, melakukan ataupun perbuatan. Yang kedua, tarkun. Tarkun maknanya meninggalkan. Jadi perbuatan yang jenis meninggalkan, tarkun, tidak wajib niat untuk melaksanakannya. Contohnya, seseorang itu tidak melakukan larangan meminum arak. Tarkun, meninggalkan meminum arak. Adakah dia wajib berniat barulah dia dikira telah meninggalkan meminum arak? Tidak. Tidak wajib niat untuk dia dikira meninggalkan larangan tersebut. Maka begitulah juga menghilangkan najis itu dikira sebagai tarkun izalah, menghilangkan, maka tidak wajib berniat. Dan yang kedua adalah adakah boleh dikerjakan sujud syukur di dalam waktu tahrim? Jawapannya boleh, kerana sujud syukur itu adalah termasuk daripada perbuatan yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya datang dulu. Itu kaedah yang kita dah sebutkan, dah belajar, dah ajar di dalam rancangan kita ini, iaitu mana-mana solat sunat yang sebabnya datang dulu, barulah datang solat tadi
maka ia boleh dikerjakan di dalam waktu-waktu tahrim, waktu-waktu yang dilarang dengan satu syarat, iaitu selagi mana dia tidak sengaja memilih waktu itu untuk bersujud. Tahari dia panggil. Selagi mana dia tidak tahari waktu tersebut untuk bersujud, maka hukumnya adalah boleh dan dibenarkan. Baik Ustaz, okey, kita akan berehat seketika Ustaz. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ni dengan soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp Konti, juga di dalam platform media sosial Radio IKIM. Ustaz, kekal di dalam talian kita. Insya-Allah kita akan kembali lagi selepas ni. Buat anda juga yang berada di platform media sosial, teruskan bersama-sama like, comment, share untuk kita dapatkan lagi manfaat. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ni. Kekal di Radio IKIM. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak, cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masihi. Setiap hari pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita? Dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita? Dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, khairul ashab khairuhum li sahibi wa khairul jiran khairuhum li jari. Sebaik-baik kawan sahabat, kata Nabi, ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio IKIM. Saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Sekarang kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook Live IKIM FM, sebab kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu, sesi soal jawab dengan tetamu kita yang berada di talian, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Syukur. Dan kita nak bawakan lagi soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp Konti, juga di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Okey, Ustaz, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Ada sahabat kita bertanya di talian WhatsApp Konti. Kalau kita lihat di sini, beliau berada di Singapura. Pendengar kita ni namanya letak di sini sebagai muslimah dari Singapura. Beliau bertanya, Ustaz, kalau seseorang solat terlupa buat tasyahud awal ketika tasyahud akhir, dia teringat, haruskah perlu sujud sahwi?
Dan adakah sah solatnya Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyahud awal adalah merupakan salah satu daripada sunat adha. Sunat adha. Apabila dinyatakan bahawasanya ia merupakan sunat adha, maka meninggalkannya tidak menjejaskan kesahihan sembahyang. Tidak menjejaskan kesahihan sembahyang. Haruskah perlu sujud sahwi? Itu soalan yang seterusnya. Jawapannya adalah disunatkan untuk sujud sahwi. Disunatkan untuk sujud sahwi apabila seseorang itu ternyata meninggalkan tasyahud awal. Kerana apa? Kerana meninggalkan sunat ab'ad menatijahkan sujud sahwi. Menatijahkan sujud sahwi. Maka jawapannya disunatkan bagi yang bertanya tadi, ataupun bagi orang yang meninggalkan tasyahud awal untuk melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu dikerjakan sebelum daripada memberi salam. Sebelum daripada memberi salam, dilakukan sujud sebanyak 2 kali sujud. Setelah itu barulah memberi salam. Dan hukum sujud sahwi ini adalah sunat. Sekira-kira kalaulah tidak dilakukan, tidak menjejaskan kesahihan solatnya. Okey. Seterusnya di dalam YouTube IKIM, kita dapat daripada ruangan komen, ada sahabat kita bertanya, Ustaz, bagaimana hendak mendapatkan pahala beribadah sepanjang malam? Bolehkah seseorang itu pulang sejurus habis solat witir berjemaah, sedangkan imam masih lagi membaca doa-doa setelah witir tersebut? Silakan Ustaz. Mendapatkan pahala menghidupkan malam, dipanggil menghidupkan malam. Siapa yang mengerjakan solat isyak secara berjemaah, dia menghidupkan separuh malam. Dan siapa yang mengerjakan solat isyak berjemaah, kemudian solat subuh secara berjemaah, maka dia dikira menghidupkan sepanjang-panjang malam. Ini daripada segi pahalanya. Daripada segi pahalanya. Dan yang dimaksudkan menghidupkan malam adalah apabila seorang itu menghidupkan sebahagian besar daripada malam. Apabila dia menghidupkan sebahagian besar daripada malam, bahkan pada waktu malam dia ada bangun untuk beribadah, maka dia boleh dikira sebagai menghidupkan malam tersebut. Tidaklah disyaratkan untuk seseorang itu dikira menghidupkan malam-malam Ramadan untuk dia tidak tidur langsung. Tidak begitu. Kerana Rasulullah mengerjakan solat tahajud dan baginda juga tidur. Baginda mengerjakan solat malam, kemudian tidur, kemudian bangun semula. Begitu keadaannya. Maka berbangkit ataupun berbalik kepada kenyataan tidak bersama-sama dengan imam dalam doa selepas witir, maka ia tidak memudaratkan daripada segi bahawasanya orang yang menyertai imam dalam solat tarawih tadi, dalam solat witir, dikira dan dianggap menghidupkan malam. Kerana sembahyang tarawih itu sendiri adalah termasuk daripada sembahyang malam yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Baik Ustaz, jelas. Syukur, terima kasih. Dan di dalam talian WhatsApp konti, terus kita dapatkan soalan di sini. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, perempuan yang kedatangan haid selepas masuk waktu zuhur, bolehkah dia makan atau minum ketika itu? Atau wajib menahan diri dari makan dan minum sehingga masuk waktu maghrib? Silakan Ustaz. Apabila wanita didatangi haid di siang Ramadan, di tengah
daripada siang Ramadan, maka batallah puasanya. Dan puasa itu batal bukan atas pilihan dirinya. Ia merupakan suatu gejala yang seperti yang kita nyatakan tadi, yang akan dialami oleh kaum wanita secara fitrahnya. Maka oleh kerana ia bukan atas pilihan dirinya, dia bukan atas kecuaian dirinya, maka tidak wajib imsak. Menahan diri itu istilahnya dipanggil apa? Imsak. Tidak wajib imsak, tidak wajib menahan diri dari makan, dan tidak wajib menahan diri daripada minum. Dia boleh makan, dia boleh minum, cuma sebagai adabnya dia tidak perlu zahirkan di hadapan orang yang lain, khususnya orang yang berpuasa, dan itu dipanggil adab. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil adab kerana orang di luar sana tidak tahu adakah kita ni uzur ataupun kita tidak uzur. Maka untuk mengelakkan kita jatuh dalam tuhmah, maka elakkanlah menzahirkan diri ketika makan dan minum, walaupun kita memang dibenarkan untuk makan dan minum di siang Ramadan. Okey, baik Ustaz. Seterusnya soalan di talian WhatsApp Konti juga ada yang bertanya tentang solat tarawih. Ustaz, sekiranya imam solat tarawih terlebih rakaat, bagaimana perlu makmum lakukan? Adakah batal solat sekiranya makmum tahu tetapi terus ikut imam? Silakan Ustaz. Secara pasti ataupun secara sangkaan yang berat, kita menyatakan imam yang bangun ke rakaat yang ketiga, iaitu dia tertambah rakaat, tidaklah dia melakukannya secara sengaja. Tidaklah dia melakukannya secara sengaja, pasti tersilap ataupun tersalah. Maka oleh kerana ia berlaku bukan dengan sengaja, solat imam itu tidak batal. Solat imam tidak batal. Tambahan rakaat yang membatalkan solat adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Apabila ia bukan dilakukan dengan sengaja, maka tidak membatalkan solat. Itu untuk imam. Adapun bagi makmum yang menyedari, meyakini bahawasanya bilangan rakaat imam telah bertambah, imam bangun sekarang ni salah, ini sudah rakaat ketiga, makmum yang tahu tidak boleh ikut, tak boleh ikut. Imam tidak sengaja, tapi kalau makmum yang tahu bangun, maknanya dia bangun dengan sengaja, dia menambah rakaat dengan sengaja, solatnya batal, solatnya akan batal. Jadi apa yang perlu makmum ini lakukan? Dia tunggu, dia biarkan imam itu bangun hinggalah imam itu sedar sendiri, dan dia tunggu dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Dia duduk tasyahud akhir dan dia tunggu. Sama ada dia tunggu sehinggalah imam tiba ke tasyahud akhir dan dia memberi salam bersama dengan imam, atau dia mufaraqah. Dia meninggalkan imam. Makmum tersebut mempunyai dua pilihan, sama ada menunggu sehingga dapat memberi salam bersama imam, ataupun mufaraqah dan menyelesaikan solatnya sendiri. Baik Ustaz, mungkin beberapa minit yang terakhir ni Ustaz, saya cuba dapatkan soalan-soalan yang kita boleh bawakan di sini. Soalan berikutnya di talian WhatsApp Konti ada yang bertanya, Ustaz, ketika melakukan solat sunat Ba'diyah Isyak, manakah lebih afdal? 2 salam atau 1 salam? Silakan Ustaz. Mana-mana solat rawatib yang mempunyai bilangan 4 rakaat, maka disunatkan untuk dikerjakan dengan 2 salam. Kita ada 4 rakaat sebelum zuhur,
kita ada 4 rakaat selepas zuhur, kita ada 4 rakaat sebelum asar. Mana-mana solat rawatib yang disunatkan untuk dibuat 4 rakaat, maka apabila dikerjakan lebih afdal dengan 2 salam berbanding 1 salam. Itu jelas. Kerana apa? Apabila kita melakukan dengan 2 salam, dia lebih banyak kerja. Lebih banyak kerja. Yalah, paling kurang ada 2 kali salam kan? Dan kaedah umum, makin banyak kerjanya, makin banyak amalnya, makin banyak pahalanya. Makin banyak pahalanya. Cuma Ba'diyah Isya ini bukan 4 rakaat. 2 rakaat sahaja. Okey, Alhamdulillah Ustaz, itu beberapa soalan-soalan yang sempat kita bawakan untuk sesi soal jawab kita. Namun kalau tengok masa waktu kita ni dah memang hampir sampai ke penghujung. Ustaz, di hujung ni sedikit kata-kata akhir, pesan-pesan untuk kita semua Ustaz. Silakan. Sebelum kedatangan Rasulullah, bumi Yasrib, nama lama bagi Madinah, gelap gulita dengan permusuhan, gelap gulita dengan persekentaan, gelap gulita dengan kejahilan. Hari yang pertama Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka dia telah membawa cahaya yang menerangi segala-galanya. Daripada permusuhan menjadi persaudaraan yang tiada tolak bandingannya. Daripada kejahilan menjadi golongan manusia mencapai kedudukan dalam ilmu yang tiada tandingannya. Daripada bumi yang diabaikan dan ditinggalkan, yang hanya diberi nama Yasrib, diberi nama dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya-cahaya. Dan begitulah juga kita ambil inspirasinya apabila Rasulullah itu datang dalam kehidupan kita, datang dalam rumah kita, datang dalam kerja buat kita, datang dalam perjalanan kehidupan kita, maka ia akan memberi cahaya kepada isi rumah kita, memberi cahaya kepada kehidupan kita, memberi cahaya kepada pekerjaan kita. Apabila orang Ansar sanggup dan siap untuk mengambil Rasulullah datang ke negeri mereka, setelah baginda itu ditolak oleh kabilah-kabilah, tidak ada seorang pun ataupun satu kabilah pun yang sudi untuk mengambil Rasulullah, dan orang Ansar telah membuat keputusan yang sangat bijak, dan keputusan itu memberi kesan baik kepada mereka sehinggalah hari kiamat. Apa yang berlaku? Maka Allah Ta'ala telah pilih bumi mereka sebagai tanah suci yang baharu, dan Allah Ta'ala telah pilih di bumi mereka ada masjid yang menduduki tempat yang tinggi di dalam agama. Dan lebih daripada itu, Allah Ta'ala telah pilih bumi mereka sebagai tempat bersemadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri dengan ucapan Rasulullah kepada orang Ansar dalam peristiwa peperangan Hunain. Rasulullah berkata, adakah kamu tidak suka orang lain pulang ke halaman mereka membawa unta daripada harta rampasan, membawa kambing daripada harta rampasan, dan kamu membawa Rasulullah ke kampung halaman kamu? Maksudnya orang lain bawa kambing, orang lain bawa unta, mereka gembira dengan dunia yang mereka dapat. Tetapi kamu, wahai orang Ansar, pulang ke negeri kamu membawa siapa? Membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang Ansar melalui suatu denai dan lembah, melainkan aku akan melalui denai tersebut. Dan walaula al-hijratu lakuntum ra'an min al-ansar, kalaulah bukan kerana hijrah, aku mahu menjadi salah seorang daripada orang Ansar. Semoga Allah Ta'ala pilih kita dan jadikan kita sebagai Ansar, pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin. InsyaAllah semoga apa saja kebaikan itu kita sama-sama ikut dan juga buat. Yang penting terus kita fokus dan niatlah yang baik-baik. Terima kasih Ustaz Lutfi atas perkongsian pada kali ini. Masya Allah, kalau siaran ini saya kira kita terbang beribu-ribu kilometer kan Ustaz, sampai ke tempat Ustaz di sana, berada di Madinah. Alhamdulillah, lancar, cantik saja talian kita pun. Alhamdulillah, moga Allah sentiasa merahmati dan juga memberkati juga apa saja pelaksanaan ibadah di sana Ustaz, okey, dan semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz di sana, insya-Allah. Jumpa lagi Ustaz untuk pertemuan siaran kita yang akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan penonton yang ikuti kita di Facebook juga di YouTube IKIM. Terus like dan juga kita sharekan lagi dalam perbincangan ini. InsyaAllah semoga dapat memberikan kefahaman ilmu yang baik-baik kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Okey? Dan terus kekal bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.